how long should I 20 present? minit. 20 20 minit. minit? Ya. Okey, 20 minit ah. Okey, tolong jaga keep masa, kadang-kadang aku borak kan aku boleh lupa masa lah. Jadi aku akan cuba make it brief lah. Alright? Okay, so let's go on with the presentation. Ni. Okay. Harta ni tutup semua kedai. Tak ada buka terus satu hari. Kajang tutup, Kuala Lumpur tutup. Bas tak ada motocar, tak ada taksi, tak ada apa, tak ada. Hartal just means a general strike of everybody. Tak semua sekali mogok kena kereta api mogok apa mogok. Harta ni membatak. October 20th, 1947 is a day on which the people of Malaya will be called upon to stage the greatest political demonstration that this country has ever seen. Ini daripada Putra EMCJA punya Hartal Manifesto pada 6 Oktober 1947, 2 minggu sebelum Hartal 20 Oktober. Dan aku harap korang semua dah tengok dokumentari 10 tahun merdeka dan dah tahu pasal event ni. Tak payah aku explain banyak ya. Tapi Hartal 20 Oktober 47 memang satu tindakan aksi protes yang besar lah. Dilaporkan dalam surat khabar, muka depan surat khabar. Ya, ini Malaya Tribune, 21 Oktober. Malaya observes very peaceful Hartal, unqualified success for CJA and Putra. Singapore Free Press jawab, kata Hartal, city almost at standstill. No buses, port idle, shops shut. Straits Time, 21 Oktober. Hartal causes huge losses to Malaya trade. Dan ini kartun Hartal ni keluar dalam majalah Kencana pada bulan November, ya, untuk melaporkan pasal Hartal, ya. Dia kata puluhan ribu dolar telah bisu ketika suruh, dalam aku pun tak nampak ni, kejap ya, sorry. The box muka korang ni tutup aku punya screen, aku pun tak nampak. So korang boleh baca sendirilah. Dan ini daripada Berita Minggu, tulisan Ahmad Bosamam, pengasas PKMM dan pengasas API, ya, yang salah seorang penganjur Hartal, ya, yang mengatakan Hartal ialah kemuncak perjuangan Putra EMCJA. Jadi malam ni aku akan kongsikan beberapa pengajaran ataupun lessons lah yang boleh kita ambil daripada Hartal untuk aktivis muda lah, ya, for young aktivis. Tapi boleh lessons yang aku share ni agak universal dan general dan boleh di-apply oleh mana-mana aktivis tak kira usia lah sebenarnya, ya. Jadi malam ni aku ada 7 lessons. Ada banyak lessons sebenarnya yang korang boleh dapat daripada Hartal dan bagaimana Putra FCJA, bagaimana mereka jalankan aksi Hartal ni. Tapi malam ni aku hanya nak kongsikan 7 sajalah, ya. So lesson nombor 1. Get self-organized. Generally, we were an English-educated group and didn't think of ourselves as a party, but rather as a ginger group to wake people up. Lim Kian Chai, the guy yang dalam video tadi, ya, dia adalah salah seorang founder MDU, Malayan Democratic Union dekat Singapore, ya. Masa ditubuhkan, dia kata the Malayan Democratic Union pledge to help to bring to fruition the ideal of a democratic self-government in a united Malaya, in which the different racial elements comprised in its domiciled population shall be ensured equality of status and rights. Untuk fight for equality untuk semua, ya, yang terima, yang anggap Malaya sebagai tanah air dia. Sesuatu yang kita masih tak dapat sampai sekarang lah. Kita masih tak ada equal rights untuk semua. Tapi dulu orang macam Lim Kian Chai, dia tak tunggu, ya, untuk orang lain tubuhkan organisasi untuk dia join, untuk perjuangkan, ya, kebebasan, merdeka, you know, equal rights. Dia tubuhkan pertubuhan dia sendiri dengan dia punya like-minded friends lah, ya. So itu aku rasa lesson yang sangat penting lah, ya. Jangan tunggu orang lain. Get self-organized, ya. You nak bawa perubahan, you are young activist, ya. Ya, you boleh bergerak sendirian. You boleh beraktivisme dengan satu orang pun boleh beraktivisme juga. Tapi kalau kita nak bawa perubahan yang lebih besar dan menyeluruh, kita kena get together with others and
organize ourselves lah, ya. Kita boleh start kecil, ya, dengan kita punya kawan-kawan, like-minded friends, tubuhkan a small collective, ya. Start with a small collective, ya, and then start networking with others yang, dalam yang mahukan perubahan yang sama dengan pertumbuhan organisasi ataupun kolektif diorang. Sebagai contoh, ya, dulu, ya, diorang tak tunggu orang lain. Tahun 1947, penjajah British takut dengan orang muda, ya, Angkatan Pemuda Insaf, mereka haramkan api sebab Bos Tamam keluarkan dalam manifesto api, ya. Dia tulis dengan jelas, ya, mereka berjuang nak berjuang untuk merdeka dengan darah. Sampaikan Bos Tamam kena tangkap bawa sedition ordinance hasutan, ya, yang jadi akta hasutan yang sampai sekarang masih diguna pakai oleh kerajaan yang dah merdeka. Dan penjajah British juga haramkan Angkatan Pemuda Insaf. Tapi pemuda-pemuda lain waktu tu tak tunggu Bos Tamam untuk tubuhkan parti pemuda atau organisasi pemuda baru, sebab Bos Tamam tak, sehingga darurat tahun Jun 48, Bos Tamam tak tubuhkan pertubuhan baru. Tapi ada sekumpulan pemuda dekat Temerloh, Pahang. Korang tahu apa dia buat? Dia tak tunggu Bos Tamam. Dia terus tubuhkan organisasi pemuda baru nama PETA. Tengok dalam gambar ni sebelah kanan, Kongres PETA, Tanah Air Upacara Menaikkan Bendera di Bandar Temerloh. Aku rasa ini satu contoh self-organisation. Mereka tak perlu tunggu leader, tak perlu tunggu Bos Tamam, tak perlu tunggu pemimpin, ketua API Pahang untuk bagi tahu diorang untuk tubuhkan organisasi baru untuk diorang join. Diorang just tubuhkan pertubuhan organisasi diorang sendiri untuk terus bergerak, untuk terus berjuang. So itu lesson nombor 1, get self-organized. Lesson nombor 2, jangan hanya tubuhkan organisasi atau kolektif, build a movement. So we organized a council of joint action. There was the trade unions, the women, the youth coming in to support the movement against the proposals. The MMP or the PKMM decided it was better to form their coalition. PKMM, Api Awas Gram. Dia join dengan kita. Memang kerjasama dulu untuk menentang federation ni. Difakat semua supaya menentang federation. And then these two coalitions will join together to form the Putra AMCJA. Di penghujung tahun 46, ya, bila penjajah British terbitkan white paper, ya, terbitkan surat khabar usul perlembagaan federation, ya, yang nak menggantikan perlembagaan Malayan Union. Dan perlembagaan federation ini ialah perlembagaan yang digubal bersama-sama dengan pemimpin UMNO dan Raja Melayu. Tak include kumpulan-kumpulan organisasi lain, PKMM, Gerakan Kiri semua tak terlibat sama. Hanya British, UMNO dan Raja Melayu gubal satu usul perlembagaan federation dan mereka terbitkan pada hujung bulan dalam bulan Disember tahun 46, dan mereka kononnya nak minta feedback daripada orang ramai lah. Tahu apa diorang buat? Diorang tak hanya bagi feedback kepada British, mereka build a movement, ya,
Mereka bergabung tubuhkan, mereka tubuhkan AMCGA, All Malaya Council of Joint Action, untuk bertindak bersama-sama secara kolektif untuk nyatakan, suarakan ya pandangan dan bantahan mereka terhadap usul Pelbagai Federation ni yang tak bagi merdeka pada Malaya pun. So and then lepas tu PKMM dan Gerakan Kiri Melayu tubuhkan Putra, dan dua gabungan besar ni ya bergabung untuk tubuhkan Putra MCGA lah. Keanggotaan dia Putra ada dalam 150,000 members dan MCGA ada 400,000 members, termasuk yang paling besar ialah Federation of Trade Unions dekat setiap negeri lah. So mereka percaya, and I think korang, kita sebagai aktivis ya, especially korang sebagai yang aktivis perlu believe in the power of social movements untuk buat perubahan ya. Penting untuk kita network ya dengan kita punya allies to build a social movement untuk buat perubahan. Dan zaman tu they did it lah melalui Putra, MCGA, gabungan dan movement yang aku rasa yang boleh dianggap memulakan gerakan kemerdekaan, gerakan menuntut kemerdekaan dekat Malaya selepas tamat perang zaman Jepun. So itu lesson nombor 2 ya, build a movement. Lesson nombor 3, kau dah build kau punya movement. The lesson nombor 3 ialah brand your movement. When the proposal to call the nationality of the new country, Melayu, I had expected a lot of opposition from the Chinese educated, and especially from Mr. Tan Cheng Lock. And to my surprise, they accepted without any discussion. It was immediate saying, yes, we agree. And that, I think, was our great achievement. So satu benda yang menarik ya pasal Putra MCGA dan Gerakan Hartal ialah, dan dalam Perlembagaan Rakyat sendiri, mereka usulkan satu identiti rupa bangsa kebangsaan baru yang mereka gunakan nama Melayu. Berbeza dengan perlembagaan tahun 57 bila kita merdeka, tak ada rupa bangsa kebangsaan. Tak ada bangsa Malaya, tak ada. Konsep bangsa Malaysia hanya later baru muncul. Masa Mahathir umumkan dia punya wawasan 2020 tahun 90-an, baru idea ataupun konsep satu rupa bangsa kebangsaan yang dinamakan identiti bangsa Malaysia diwujudkan. Tapi Putra MCGA tahun 47 dalam Perlembagaan Rakyat dah wujudkan satu rupa bangsa identity to unite the people. Ya, boleh dianggap brand lah. This brand is new identity. Dan sampai itu mereka juga cipta satu bendera kebangsaan, corak bendera kebangsaan baru, merah putih dengan 12 bintang yang mewakili 11 negeri-negeri Melayu termasuk dan campur Singapura jadi 12. Ya. Jadi mereka dah ada simbol ya, bendera kebangsaan yang mereka gunakan untuk brand gerakan diorang, untuk bring people together, untuk berjuang untuk sebuah negara tanah air Malaya yang merdeka dengan rupa bangsa kebangsaan Melayu. Ya, jadi mereka create a new collective identity to unite the people. And masalah kalau korang tak brand korang punya movement, ya, orang lain yang akan brand korang, media yang akan brand korang. So lagi bagus, kalau korang nak build a movement, engkau kena brand your movement lah. Contoh, personal contoh, masa aku buat kempen yang buka badut Najib dengan kita semua pengasut tu kan, aku rasa korang boleh nampak ya, the brand, bagaimana aku brand movement tu, dan bagaimana aku gunakan simbol muka badut tu sebagai the simbol movement tu, dan juga identiti penghasut tu. Ya, the slogan yang aku guna ialah kita semua penghasut. Kita tu kita semualah. Kita semua yang anti korupsi, kita semua yang menentang korupsi, ya, Najib ya, dan kerajaan kleptokratik dia. Kita semua penghasut sebab diorang ni terlalu korup lah. Sebab slogan ni, dalam negara yang penuh dengan korupsi, kita semua penghasut. So it's an identity. Mengambil a negative, a label yang negatif ya. Bila kerajaan label kita penghasut, ya it's negative kan, tapi ya it is an identity. Dan itu satu contoh lah ya. Build a movement
and brand your movement. Lesson number 4. Create alternative solutions. We realize it's no use opposing, you got to put in something. And so, to be convincing, we had to put up our proposals. Video dia sangkut Okay, aku rasa aku tinggal beberapa minit lagi, jadi aku akan ringkaskan lah. So lesson number 4, masa dulu diorang bukan hanya protes Perlembagaan Federation, mereka tak suka Perlembagaan Federation sebab Perlembagaan Federation ni tak digubal secara demokratik, tak ambil kira suara rakyat lain, hanya ambil kira suara UMNO dan Raja Melayu dan penjajah British saja, dan juga tak demokratik, dan juga tak bagi hak berkerajaan sendiri dan tak menghala kepada merdeka. Tapi mereka tak komplain aja. Mereka bukan hanya protes, mereka protes, tapi mereka usulkan alternatif diorang sendiri. Tak suka perlembagaan tu, tapi nak pakai perlembagaan apa? Ini perlembagaan alternatif. Ya, jadi ini satu lesson yang penting juga. Ya, jangan hanya protes, penting protes. Protes penting, bantahan penting, tapi wujudkan juga alternatif. Ya, kita tak nak tu, here's an alternative. Ini satu alternatif solutions ataupun alternative institutions. Kalau kau protes satu institusi, create satu alternatif yang boleh inspire people juga to join your movement. Okay, lesson number 5. Participatory decision making. Proses membuat keputusan secara partisipatif. Bila Perlembagaan Rakyat digubal, berbeza. Bila Perlembagaan Federation digubal oleh penjajah British, it's closed door, meeting antara wakil penjajah British, wakil-wakil UMNO dan Raja Melayu, mereka duduk dalam bilik and lahirkan usul Perlembagaan Federation lah, and then tunjuk pada rakyat dia je. Tak ada konsultasi, nothing. It's top down, datang dari atas ke bawah. Tapi the lesson daripada Putra MCA dan Hartal ialah bila mereka gubal Perlembagaan Federation. Contohnya baca ni. Drafted by representatives of the Pusat Tenaga Rakyat or Putra and the All Malaya Council of Joint Action between the months of May and August. May sampai August 1947, and approved by 2 conferences of delegates from the Putra and the AMCJA on July 4th to 7 and on August 10, 1947, together with a full exposition of an analysis of the government's constitutional proposals. Jadi bila mereka jadi Perlembagaan Rakyat berbeza dengan Perlembagaan Federation, bukan top down dan bukan closed door, tapi melibatkan proses konsultasi dengan semua pertubuhan dalam Putra MCA yang ada 400,000 campur 150,000 members tadi, dan berpuluh-puluh organisasi, dan juga dibincangkan secara terbuka dalam open air meetings. Mereka dapatkan input daripada orang ramai. Jadi mereka pada zaman tu dah cuba amalkan satu proses membuat keputusan secara partisipatif. Participatory decision making yang melibatkan akar umbi dan masa rakyat. Jadi itu satu lesson yang aku rasa sangat penting, to be inclusive. Bukan hanya rasa kita akan lead the people the masses ikut kita, kita ada the solution, you just ikut kita No. The point sebagai aktivis is not to empower yourself but to empower the masses, and you do that by including the rakyat, the people dalam proses, dalam gerakan. Lesson number 6. Prove the failure of official channels. Principally, we had a lot of publicity in the press, and of course our own printing. We printed thousands of those things, and we had rallies, big rallies throughout the country explaining constitutional proposals, our constitutional proposals. I mean, look at the meetings we had in Farrer Park in Singapore. You had 20, 30, even the press, British press said 20,000.
dihimpunkan orang dalam satu kampung tu. Kemudian ketua-ketua parti ni pergi sana memberi pandangan. Sambutan rakyat pun bagus. Kerana rakyat masa itu mulai sedar lah, mulai nampak lah ya. Tanah air ini dia punya ya. And at that time, the opposition to the proposals was so powerful. Baru orang putih tahu kekuatan kita ada di dalam. Selama ini dia tak faham. And if the British did not understand this mood and they wanted to put Malaya back into a pre-war mold, there'll be a lot of trouble. The British completely ignored whatever we put forward. They didn't acknowledge receipt of anything we sent them. The proposal didn't exist. Dia terima hak yang dianukan di saranan oleh UMNO aja. Yes, we felt that this will do. We have to do something more drastic. Jadi kalau kau tengok dulu sebelum dia organize hartal, mereka dah buat macam-macam. Guna surat khabar, media untuk utarakan bantahan dan tuntutan dia. Mereka utarakan directly kepada British juga, gunakan even buat rapat umum, protes, hantar surat, macam-macam lagi. Menggunakan official channels. Ya. Tapi British masih tak pedulikan. Dan di akhir tadi Lim Kian Chia cakap, we have to do something more drastic lah. Kenapa perlu prove the failure of official channels? Sebab kalau korang ada alternatif yang korang nak usulkan, orang tak akan pandang korang punya alternatif kalau dia fikir the official channels, the official institutions are working dan boleh diguna pakai. Kenapa nak kisah pasal alternatif ni? Only if they nampak the present official channels and institution fail. Dah cuba guna, tak boleh pakai, kan? Masih tak dengar, masih tak mahu reform, masih tak mahu ubah, then people akan lebih receptive dan open untuk mendengar engkau punya alternatif, solutions dan ideas. Jadi penting sebagai yang aktivis untuk gunakan official channels. Walaupun korang mungkin dah tahu dah takkan work punya. Kau pergi hantar memorandum pada MP semua kan, diorang takkan dengar punya. Engkau adakan protes. Tengok bersih berapa banyak siri protes orang buat. Tuntutan masih tak didengar. Diorang masih tak layan tuntutan untuk reform, untuk buat electoral reforms. Walaupun dah berapa siri protes dijalankan. Tapi penting untuk buat supaya orang boleh nampak that the official channels ni tak boleh pakai lah. And official channel termasuk gunakan court juga. Saman file constitutional challenge. Kalau berjaya, then baguslah. Kalau kau boleh bawa perubahan melalui official channel, then it's good. Kalau tak dapat bawa perubahan, it's not a failure. It's part of the strategy. Untuk tunjukkan that official channel tak boleh pakai, dan kita kena create alternatives. Dan kita kena lepas tu bila kau organize satu aksi yang lebih radikal, orang tak akan komplain. Cakap kau ni menyusahkan orang lah, kenapa tak buat ni, kenapa tak buat ni, kenapa tak buat ni. Kau boleh cakap kita dah buat dah semua tu. Tapi dia tak nak dengar juga. Jadi sebab tu kita boleh kena buat ni. So lesson nombor 6, prove the failure of official channels. Okay, and finally lesson nombor 7, stage a trigger event. Pusat Tenaga Rakyat dan Majlis Bergerak Serentak di seluruh Melayu telah mengeluarkan satu maklumat yang dikemparkan petang semalam. The Putra and the All Malaya Council of Joint Action are calling a Malaya-wide Hartal on October 20th, the day on which the British Parliament will debate the revised constitutional proposals. Peristiaran itu memaklumkan bahawa satu gerakan hartal
akan dianjurkan di seluruh Melaya pada 20 hari bulan Oktober ini, mulai dari pukul 6 pagi sampai tengah malamnya sebagai membantah perlembagaan federation. The Putra and the AMCJ call upon those who regard Malaya as their real home and upon all those who support the revised constitutional proposals issued by the Putra and the AMCJ to observe a Malaya-wide Hartal on October 20th as a protest against the revised constitutional proposals. Satu kejayaan Hartal ialah aksi Hartal itu membuatkan isu perlembagaan ini, ya, isu perlembagaan Federation Demokratik ini menjadi Malaya-wide national issue overnight. Orang yang tak follow pun, tak pernah tahu pun pasal isu perlembagaan ini, tahu selepas Hartal. So ini trigger event, satu aksi yang dramatik, ya, yang besar, yang menjadikan isu yang kau bawa tu jadi public issue. Yang lagi bagus jadi national issue lah. Contoh trigger event yang dekat dengan kita ialah bersih lah. Sebelum bersih, tak banyak orang kisah pasal reformasi pilihan raya. Electoral reforms ialah isu yang priority rendah. It's not a hot topic, it's not a hot issue. Tapi sebab bersih organized protest besar, dia jadi isu nasional. Ahli politikus semua terpaksa respon dan react kepada isu tu. Sama macam Hartal. Ya, it is a trigger event. And sebagai aktivis, kita kena pandai untuk gunakan trigger event untuk ketengahkan isu kita. Ya, untuk kita sebarkan supaya lebih ramai orang raise awareness tentang isu ataupun masalah yang kita nak highlight. Dan kalau kau tengok Hartal, ya, mereka tak terus lompat terus buat Hartal 20 Oktober. Sebenarnya diorang ada buat 2 Hartal sebelum tu. 9 Oktober dia buat Hartal dekat Melaka, 9 September Hartal dekat Melaka, 20 September dia buat Hartal dekat Perak, dan 20 Oktober dia buat Hartal seluruh Melaya. Jadi itu lagi satu, trigger event, jangan fikir trigger event hanya satu cukup. Sometimes kadang-kadang kau kena buat re-trigger events. Contoh bersih. Bersih tak buat satu bersih je protes. Ada bersih 2, dia re-trigger balik isu tu. Bila turun, dia buat bersih 3, naik balik isu pasal electoral reform. Sana bersih 4 and then bersih 5. Jadi don't just do trigger events, stage re-trigger events juga. And lepas 20 Oktober British ignore bantahan dan tuntutan daripada Putra MCJA. Tak nak baca atau tengok langsung, tak respon langsung pasal Hartal atau Perlembagaan Rakyat. Dan jadi mereka dah rancang untuk buat a re-trigger event, lagi satu Hartal pada hari Federation of Malaya akan dirasmikan. Pada asalnya 1 Januari ditangguhkan ke 2 Februari 2. Tapi mereka tak jadi buat. Sebab mereka rasa Hartal yang pertama tak jalan, baik tak payah buat Hartal kedua lah. Fail lah. Ini satu kesilapan. Sebagai aktivis, sebagai sebuah gerakan, kena maintain the pressure. Macam bersih. Kalau mereka stop dengan bersih 1, kau ingat perubahan yang electoral reforms yang kita dah ada sekarang dapat ni, akan dapat ke? Sebab bersih teruskan. Dia buat lagi bersih kedua. Dia teruskan lagi bersih 3 sebab reformasi yang diorang nak bawa masih tak tercapai. Kenapa you nak give up? Ya, jadi ya, ini satu lesson daripada dulu, dia sepatutnya tak stop, ya, patut teruskan. Jadi cukup setakat ni untuk perkongsian aku. Aku akan boleh explain dengan lebih detail mana-mana lesson yang aku kongsi tadi masa Q&A ataupun masa conversation kita nantilah. Jadi aku kembalikan balik kepada Dr. Kong. Okey. Terima kasih Saudara Fahmi atas presentasi itu. Saya nak bincang sedikit dengan Fahmi. Apakah lesson daripada Perlembagaan Rakyat? Because bagus lah. I tak boleh tak dengar.
lessons daripada perlembagaan rakyat. Okay. Because harta mestilah dilihat dalam konteks perjuangan untuk perlembagaan rakyat itu. So what are the elements dalam perlembagaan itu yang penting untuk ramai orang sekarang? Okay. Ya. Ya, satu ialah poin yang aku bangkitkan tadi, ya, yang menarik dalam perlembagaan rakyat ialah the element satu rupa bangsa, kebangsaan tu untuk bring people together. Ya, and sebenarnya ada juga mereka selitkan juga satu artikel tentang equality. Dan sebahagian daripada equality untuk manifestasi ini ialah satu rupa bangsa kebangsaan Melayu yang sama untuk semua orang lah. Ya, jadi aku rasa itu satu yang missing daripada perlembagaan kita sekarang, perlembagaan Federation tahun 57 bila kita merdeka, dan perlembagaan persekutuan yang kita ada sekarang memang ada. Ya, kita semua rakyat dapat equal treatment, tapi kita masih ada perkara-perkara dalam perlembagaan yang memberi keistimewaan kepada orang berdasarkan kaum dan bukan berdasarkan keperluan. Jadi satu lesson dulu ya ialah kita sampai sekarang masih struggle dengan national unity, perpaduan. Kenapa? Sebahagiannya ialah kita masih tak ada equal rights untuk semua. Selagi kita tak capai, selagi orang rasa dia masih second class citizen, mereka tak dapat hak yang sama ya seperti orang daripada kaum atau komuniti lain, ya selagi itu kita punya attempt untuk capai national unity tak akan tercapai punya. Dan ya, even mahasiswa era 60-an, zaman Dr. Kong, mereka keluarkan satu manifesto mahasiswa pada tahun 1969, masa pilihan raya umum ketiga, dan ada 7 poin manifesto, dan salah satu poin ialah to bring about complete equality baru boleh capai national unity. And students ya, tahun 60-an juga ada idea yang sama. Dan aku rasa itu satu lesson, satu elemen perlembagaan rakyat yang tak banyak di-highlightkan sangatlah ya. Aku rasa ada banyak lagi ya, tapi itu salah satu. Dan juga tentang hak asasi lah, sebagai satu dokumen, it is memang ahead of its time lah ya. Saya ingat dalam perlembagaan rakyat adalah berkompromis atas prinsip politik. Mereka elit-elit tidak berkompromis atas apalah, you jangan menentang apa yang saya nak buat. Saya boleh bagi kontrak yang bernilai ya millions of dollars in exchange, but it is based on political principles, and itulah yang sangat penting. Your connection terputus-putus Huh? Okay, I'm saying that I didn't hear the compromise atas perlembagaan di antara elit-elit, golongan elit adalah berasas politik, prinsip politik, bukan berasas kepada saya bagi you contract but worth millions of dollars. You know, so I think that is very, very important. And saya yakin kalau the People's Constitution is not just a one-page document. Actually, boleh dikatakan it is a long document, about I think 70 pages, long document, like a real constitution, di mana mereka work out all the structure and workings of the government. Itulah yang sangat penting untuk rakyat Malaysia. Yeah, I lost you some, but yeah, I think to comment satu benda yang the point pasal penyatuan gerakan Putra MCJA sendiri ya, dan di highlight dalam perlembagaan rakyat ialah penyatuan mereka bukan berdasarkan kaum. Walaupun it is a multiracial coalition and movement, tapi kaum is not the important factor yang menyatukan mereka. Yang menyatukan mereka ialah prinsip. Dan prinsip asas, basic prinsip yang semua pertubuhan individu, aktivis dalam gerakan Pusat MCJA yang setuju ialah satu, prinsip unity, second ialah liberty, merdeka, dan ketiga ialah equality.
very clearly stated. Ya, 3 prinsip asas ni memang asas yang menyatukan. Jadi mereka bersatu berasaskan political principles. Dan rasa ini juga satu lesson untuk aktivis zaman sekarang lah, kan? Sebab kita terlalu hype up pasal race, ya. Kita tengok tak payah tengok jauh, tengok ruling party pun, ya. Kita masih parti-parti politik, kita masih banyak parti-parti politik yang berasaskan kaum, dan parti-parti politik yang different kaum ni bersatu, berasaskan kaum, bukan berasaskan prinsip asas yang universal, yang kita kongsi bersama regardless of kita punya kaum, agama. Dan jadi itu satu benda yang they transcend race, they transcend religion back then, and united based on principles. Ya, itu satu juga yang a lesson juga lah penting. Yep. Okay, thank you. Saya nak tanya, Mariam, ada soalan-soalan daripada penyerta-penyerta lain yang dituliskan dalam chat? Ya, Dr. Kong. Ada beberapa soalan yang ditulis dalam chat. I cannot hear you, Mariam. Fahmi? Is it my connection or? Yeah, I think it's yours. It's on your end. Yeah. Okay. Okay, I would like you to look at the chat box. If your connection is... Okay, I'm looking at... Yeah. Yeah, I'm looking at the chat box. Okay. Okay, let's start with the first question. Soalan siapa? Daripada? Joshua. Nama? Joshua. Joshua M. Lord. Yang pada jam 9.2. Okay, aku bacakan soalan dan aku cuba address lah. Okay, Bro Fahmi, daripada Joshua M. Lord, soalan. Bro Fahmi, agaknya kalau Putra MCJA berjaya buat perlembagaan ini dan berjaya bentuk kerajaan, agaknya Sabah, Brunei dan Sarawak setuju tak sama-sama bentuk negara baru, asalnya Tunku Abdul Rahman yang convince from UMNO, maybe bukan nama Malaysia, nama lain. Okay, menarik soalan ni. Kau tahu kenapa Sabah, North Borneo, Sarawak jadi sebahagian bergabung tubuhkan Malaysia? Ini semua British punya plan lah. Ya. Sebab ini semua tanah jajahan Melaya, tanah jajahan British. Sabah, North Borneo tanah jajahan British, Sarawak tanah jajahan British. Di North Borneo dengan Sarawak dan Brunei juga sekali dah ada satu gerakan untuk merdeka dekat sana. Untuk tubuhkan satu North Kalimantan punya federation. Sebuah negara merdeka lah. Tapi British tak maulah menentang gerakan ini sebab gerakan ini nak merdeka 100%. Sama macam dia menentang Putra MCA sebab Putra MCA nak merdeka 100%, nak halau British dan rampas balik ya kekayaan yang dirompak oleh British. So dekat Sabah Sarawak pun sama. Jadi British tentu tak mau Sabah Sarawak merdeka. Ya, jadi di rancangan Malaysia tu ialah British punya plan lah. Tapi ya itu sejarah lah. Sekarang memang ya kita satu negara lah. So soalan ni kalau Putra MCJA berjaya buat perlembagaan dan jadi kerajaan di Melaya, adakah Sabah Sarawak akan jadi sebahagian daripada Malaysia? Mungkin tak. Mungkin tak. Sabah Sarawak akan jadi dan Brunei mungkin akan jadi sebuah negara. Ya, North Kalimantan, negara Kalimantan Utara yang independen. Mungkin diorang mungkin kalau konsep Melayu Raya yang dibawa oleh PKMM, the Malay Nationalist zaman tu diteruskan, mungkin ya Semenanjung Melaya, semua kepulauan Indonesia dan Kalimantan bergabung untuk tubuhkan Melayu Raya dan mungkin kita akan jadi satu negara barulah, tapi bukan Malaysia yang kita tahu sekarang lah. Sebab Malaysia yang kita tahu sekarang ni ialah British punya design. Ya, jadi bukanlah ya. So taklah. Mungkin taklah. Tak tahulah. Kita tak tahu, ini semua just agak-agak ya. Kong, what do you think? Ya. Yeah. Pak Kong. Yeah, definitely Malaysia dibentuk oleh British untuk menghapuskan gerakan kiri di Singapura. Semasa Singapura menghadapi gerakan kiri, Lee Kuan Yew tidak berkuasa untuk menentang
gerakan kiri itu. So dia minta tolong daripada Tunku. Tunku pun takut, dia tak mau bergabung dengan Singapura kalau Borneo dan Sarawak tidak campur dalam Malaysia. Oleh sebab itu, since we are all under British, the British decided that they would try to destroy the left-wing movement in Singapore by bringing in Sarawak and Sarawak. So I think the story of Sabah and Sarawak has yet to be written comprehensively. I hope one day some young historians would do some research, menjalankan penyelidikan tentang apakah respons orang biasa daripada Sabah and Sarawak kepada cadangan Malaysia. Because kita tahu British hantar Lord Coburg kepada assess opinions, you know? Dan dalam 2 minggu dia sudah menjalankan seluruh Sabah and Sarawak untuk assess the opinion, which we know is impossible. Oleh sebab Sabah and Sarawak are such difficult places to travel, and it is in many ways just a show. But I hope somebody would do some research. What is the response of Sabah and Sarawak people to Malaysia at that time? There were many reports orang di Sabah and Sarawak menentang cadangan Malaysia, tetapi kita tak dengar about them now. And even then, they were not published at all or given any publicity by the newspapers or other sources. So I think one day the truth will be revealed. Okay. Any other questions daripada orang lain? Okay, aku akan bacakan soalan yang nombor 2 daripada Joseph Paul. Okay, soalan dia or comment. We did many great things in those days, many useful lessons to be learned. But our situation today is perhaps even worse than then. Something must have done wrong or not done. It is also important for us to learn from our failures. Otherwise, we are doomed to make the same mistakes. Would anyone like to highlight lessons from our failure? And then satu juga soalan daripada Thomas Rowland tanya, dari semua itu tadi, ada tak mistake mereka yang kita perlu elak dalam masa sekarang? Jadi mungkin aku boleh kongsi apa mistakes yang diorang yang gerakan Putra Zee dan Hartal buat dulu yang kita patut belajar supaya kita tak repeat the same mistake. Satu yang aku dah kongsi tadi pasal jangan stop, terus bergerak sebagai aktivis ya. Jangan, walaupun you rasa you dah fail, you punya protes tak jalan, you buat trigger event pun pemerintah masih tak ambil peduli kan. You rasa macam hilang semangat, you stop kan. So the lesson ialah jangan stop. I think satu lagi lesson ialah ini something yang mungkin dia tak cuba attempt betul-betul ialah sebagai sebuah gerakan nasionalisme ya. UMNO juga ialah satu gerakan nasionalis tapi kanan, right wing. And Putra MZA gerakan nasionalis, left wing, kiri. Satu benda yang mereka tak cuba buat ialah untuk tarik UMNO away from the British into gerakan nasionalis yang melibatkan kiri dan kanan. Banyak negara selalunya the nationalists will try to work together walaupun ada differences in strategy and tactics and ideology. Tapi yang menyatukan diorang ialah nasionalisme lah, merdeka lah. UMNO pun nak merdeka. Dia guna cara berunding directly dengan British. Putra MZA dan gerakan kiri pun nak merdeka. Dan mereka guna kaedah yang lebih confrontational lah. Ya. Dan satu yang mereka tak cuba ialah to bring UMNO into the movement. So aku rasa itu mungkin, sebab aku rasa penting dalam banyak gerakan untuk perubahan. Ya. Kadang-kadang penting juga untuk kita find allies. Tak semestinya kita hanya
buat movement hanya untuk orang yang sama ideologi saja. Kena tengok apa yang kita perjuangkan. Apa agenda perjuangan tu. So kalau ada parti yang korang mungkin tak setuju secara prinsip apa yang mereka perjuangkan, tapi kalau mereka juga perjuangkan benda yang kau nak perjuangkan juga, sometimes kita kena work together lah to achieve that goal, that same goal yang kita share. Aku rasa itu satu, aku rasa aspek yang penting juga. Yang aku rasa dulu mereka tak cuba untuk tarik UMNO, tak cuba untuk hasut UMNO, untuk nampak kita punya common enemy which is British lah. Penjajah ialah enemy semua orang. Ya, dan penjajah bijak lah. Dia pecah belahkan rakyat lah. Pecah belahkan kiri dan kanan lah. Dengan tarik kanan. Berunding dengan kanan, pencilkan kiri. Dan sampaikan UMNO pun menentang kiri. Padahal berjuang untuk benda yang sama. Untuk merdeka. Jadi aku rasa itu mungkin satu lesson untuk aktivis. Ya. Yang aku rasa mungkin kita boleh belajar lah. Aku rasa. Okey, aku akan mungkin baca soalan yang lain. Next soalan daripada Samudra. Apakah sejarah gerakan Hartal di Malaysia merupakan gerakan condong ke Indonesia? Sebab 2 tahun sebelumnya Indonesia sudah merdeka pada 17 Ogos 1945 dan sempat Malaya berkeinginan untuk bergabung ke Indonesia. Sebab Ibrahim Haji Yaakob pernah jumpa dengan Soekarno di Indonesia, kat Indonesia tahun 1945. Okey. Gerakan yang boleh dianggap condong ke Indonesia ialah Parti Kebangsaan Malaya, PKMM, gerakan nasionalis kanan. Sebab kalau kita tengok benderanya, mereka juga guna bendera merah putih. Tapi mereka bukan nasionalis Indonesia. Ya, mereka gunakan merah putih sebab itu memang warna sejarah saja ialah warna yang digunakan oleh kerajaan Melayu Majapahit. Baik, ya, Indonesia adopt the colours merah putih untuk jadi bendera kebangsaan mereka. Tapi untuk PKMM, mereka bukan condong ke Indonesia. Mereka condong kepada Nusantara. Ya. Jadi mereka perjuangan mereka ialah untuk tubuhkan Melayu Raya, bukan untuk Melaya jadi jadi sebahagian Indonesia, tapi untuk kembalikan mungkin sebab yang border yang memisahkan Melaya dengan Indonesia, siapa yang cipta border tu? Untuk rakyat pada waktu itu, mereka berpindah randah. Berapa ramai orang yang dari Indonesia yang ada dekat Malaysia. Dan waktu masa perjuangan melawan Belanda di Indonesia juga, ramai orang yang dekat Melaya ni pergi juga untuk melawan Belanda, penjajah dekat Indonesia. Jadi garisan pemisah tu kan, penjajah British dengan Belanda yang buat garisan tu. Tapi untuk rakyat waktu tu, tak ada garisan tu. Jadi kita tak boleh untuk judge atau lihat mereka zaman dulu sebagai condong ke Indonesia sebab itu kita melihat daripada kacamata sekarang. Tapi zaman tu berbeza. Tapi kalau ikutkan gerakan Putra AMCGA dan Hartal sendiri tak sangat. Hanya PKMM yang lebih berjuangkan Melayu Raya lah. Untuk Putra AMCGA mereka perjuangkan negara Melaya yang independen dan merdeka sendiri first. Ya, konsep Melayu Raya tu aku rasa tak pernah dibangkitkan sebagai salah satu yang mereka perjuangkan oleh Putra AMCGA. Okey. Okay, next soalan daripada Michael. Apa cara untuk merawani political apathy, pessimism dan pessimism? Boleh nampak a few non-Malay friends yang dah macam terima nasib. Okay. Macam mana nak melawan political apathy and pessimism? Aku rasa pessimism datang ialah bila kau rasa perubahan tak akan berlaku. Dan aku rasa sekarang kalau dulu sebelum 2018 aku rasa ramai orang quite pessimistic dan fikir UMNO akan memerintah negara ni sampai bila-bila. Sebab kita pun tahu kan mereka control semua benda. Ya, mereka gunakan undang-undang untuk kontrol dan tekan rakyat, untuk tindas rakyat, mereka gunakan polis, tentera semualah, ya. Aparatus yang ada, pilihan raya pun tak bersih, tak adil, tapi mereka kalah 2018 dan aku rasa itu ya. Kalau kau rasa pesimistik, kau rasa tak boleh buat perubahan, fikir balik 2018 di mana kita rakyat jatuhkan ya kerajaan yang dah memerintah sejak merdeka. Ya sekarang ni diorang dah naik balik kan. Memanglah ya. Itu memang sesuatu yang memang tak syok lah, tak bagus lah. Tapi
kalau 2018 kita boleh tumbangkan rejim yang korup, rejim yang autokratik, rejim yang tak demokratik, kita boleh buat lagi sekali. Tapi kalau kita pesimistik, kita memang takkan berjaya lah. So jangan lupa 2018 bukan sebab Mahathir, bukan sebab Pakatan Rakyat, mereka mainkan peranan, of course, sebab kita dapat perubahan rejim berlaku melalui pilihan raya. Tapi itu penghujung aja. Kau tahu macam mana sampai ke situ. Semua gerakan-gerakan sebelum tu, gerakan-gerakan protes yang melawan rejim UMNO, semua gerakan sosial, semua NGO, semua pertubuhan-pertubuhan, gerakan pekerja, semua yang resisted UMNO dan Barisan Nasional sebelum tu, yang menggerakkan massa rakyat, yang membantah, yang protes, it all membolehkan berlakunya perubahan rejim tahun 2018 sehingga UMNO tumbang. Tanpa gerakan-gerakan awal yang dah resist UMNO daripada awal dulu sampai 2018, tak akan Mahathir, Pakatan sampai di penghujung lah. Of course mereka mainkan peranan, tapi rakyat mainkan peranan yang besar juga dalam perubahan rejim tu, dan rakyat ialah kita lah. Dan kalau kita boleh buat dulu, kita boleh buat lagi sekali. So perubahan boleh berlaku. It's possible. We did it once and we can do it again. So jangan jadi pesimistik. Okay. Next soalan daripada Syahira. Dalam Perlembagaan Rakyat tu ada cakap mengenai bahasa Melayu tak? Means bahasa Melayu untuk semua macam Indonesia. Dalam Perlembagaan Rakyat ada mengiktiraf ada, bukan hanya ada satu national identity, tapi ada satu bahasa kebangsaan, dan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Ada. Okey, soalan berikutnya daripada Kevin Tapi Batman. dalam perlembagaan, dalam fasa itu, the clause also juga kata the usage of other languages will be permitted. Malay is the official language, but the usage of other languages will be permitted. Okay, soalan berikutnya daripada Kevin Batman. In our current political crisis, would another Bersih rally make much of a difference? Would there still be support from the rakyat? Do you think Bersih is still relevant? Kalau kita lihat dalam sejarah negara kita, Bersih ialah social movement yang paling besar dan paling successful lah dalam sejarah. Successful in mobilizing the rakyat, in membawa isu dia, and to push for electoral reforms. Bersih is the largest and the most successful social movement dalam negara kita. Soalan dia, adakah mereka masih relevan? Mungkin sebab of historical reasons lah. Sebab people are familiar dengan Bersih. And Bersih, apa-apa social movement tak perlu jadi statik, tak perlu stuck dengan satu agenda saja. Bersih can transform. Bersih can transform dia punya isu kepada a wider issue. Instead of just hanya stick dengan electoral reforms, dia boleh cover a wider for real democratic reforms contohnya. To bring about real democracy dekat negara ni. Negara kita ni, walaupun kita anggap negara kita demokratik, kita ada pilihan raya 5 tahun sekali, but that's the extent of kita punya demokrasi. Kita masih tak terlibat, there's no, sistem kita masih tak partisipatif. Kita sebagai rakyat masih have no say in decisions yang affect kita punya life every day, in the laws yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen yang sepatutnya mewakili kita, tapi sebenarnya mewakili parti-parti mereka aja. Kita masih tak ada suara. So Bersih boleh jadi gerakan yang push for reforms untuk bagi lebih banyak suara kepada rakyat dalam proses membuat keputusan, dalam proses membuat undang-undang, Dan ini aku rasa Bersih masih ada pull lah, aku rasa. Sebab tak ada movement lain. But bagus juga kalau kita tak rely on Bersih. We build a new movement. Tapi kita kena, we can have to start somewhere lah. So menjawab soalan, aku rasa Bersih masih relevant, I think. Aku rasa. Okay, soalan berikutnya, Chia Yvonne.
Pada tahun 1987, semua rakyat Melaya bekerjasama dan menuju matlamat yang sama, kemerdekaan. Pada tahun 2015, rakyat Malaysia bekerjasama menuju matlamat menentang kleptokrat. Memandangkan situasi politik pada Februari 2020, pergerakan kleptokrasi tersebut sudah gagal. Bagaimana rakyat Malaysia boleh menghadapi masa depan situasi Malaysia? Aku tak faham lah soalan kau. Memandangkan situasi politikal pada Februari 2020, pergerakan kleptokrasi sudah gagal. I don't understand your question. So mungkin kau boleh tanya nantilah and clarify. Okay, next. Kalis. Daripada Kalis, adakah buku teks sejarah sekarang, either KBSM atau KSSM 100% menceritakan truth story about our history of Malaysia? I heard ada yang kata ada yang tak diceritakan ataupun disembunyikan daripada kita tahu sejarah yang sebenar. Okay. Buku teks KSSM yang baru selepas sebab dalam buku teks dulu tingkatan 3 ialah di mana kita belajar tentang sejarah perjuangan kemerdekaan. Mereka dah tukar silibus dalam KSSM, silibus tu dah pindah ke tingkatan 4 tahun 2000 tahun lepas. Kerajaan Pakatan Harapan ya bawah Kementerian Pendidikan Mazli Malik dah tulis satu buku teks baru untuk tingkatan 4 untuk sejarah perjuangan kemerdekaan, dan dalam buku teks baru ni masukkan hartal. Mereka ceritakan pasal Putra MCA, ceritakan pasal hartal dan ceritakan pasal perjuangan kiri and acknowledge peranan yang dimainkan oleh gerakan kiri dalam perjuangan kemerdekaan. Jadi ada reform lah ya, tapi menjawab soalan kau ada tak benda yang tak diceritakan dalam buku teks, mestilah ada. Buku teks adalah rumusan, dipetikan episod-episod yang dianggap penting oleh kerajaan yang orang patut belajar. Tapi kalau tengok sejarah, ada banyak benda yang berlaku. Tak semua masuk. Sejarah gerakan buruh yang sebenarnya sangat aktif dan sangat penting pada masa sebelum merdeka tak diceritakan sangat. Ya, gerakan-gerakan rakyat yang lain juga tak semuanya dimasukkan. Jadi memang dan ini true untuk semua buku teks kat mana-mana negara lah. Ya, ini buku teks sekolah. Ya, buku teks sekolah dan akan sentiasa, walaupun tak kira kerajaan tu bagus ataupun tak kan, sentiasa akan jadi ada sedikit bias kepada kerajaan pemerintah. Sebab ini official naratif sejarah perjuangan dari perspektif pemerintah, bukan perspektif rakyat. Sebab tu ada pertubuhan macam Pusat Sejarah Rakyat yang anjurkan program ni, yang cuba untuk mengisi lompong-lompong kosong, the historical gaps yang wujud dalam buku teks. Pusat Sejarah Rakyat akan cuba adalah salah satu pertubuhan yang cuba mengisi kekosongan ini dengan mempersembahkan sejarah alternatif, naratif politik yang challenge ataupun melengkapkan official narrative, dan juga bukan hanya alternatif history, tapi history from below, sejarah orang biasa juga, yang juga memang tak akan masuk dalam mana buku teks. Sejarah orang biasa macam kita tak masuk dalam mana-mana buku teks, sebab buku teks hanya menceritakan naratif politik orang-orang atas, yang kanan, dan juga sekarang kiri dah masuk lah. Bos Tamam, Burhanuddin, semua dah masuk. Tapi diorang ini juga ialah political leaders. Diorang bukan orang biasa macam kita. Orang biasa macam kita tak masuk dalam buku teks sejarah. So tak akan masuk. Memang kita kena mengisi lah kekosongan tu, dan Pusat Sejarah Rakyat ada untuk membantu kita berkongsi dan isikan the gaps yang ditinggalkan oleh buku teks. Kong, you want to comment anything about that? Yeah, we will open the discussion. Kalau soalan daripada catatan itu diselesaikan, we can have an open discussion. Aku rasa mungkin ada beberapa soalan lagi, tapi mungkin korang boleh tanya directly lah. Kita open lebih conversation lah. Okay. So siapa-siapa yang ada soalan, just unmute your mic and ask your question. Introduce yourself first lah. Your nama, and then tanyakan share your comment atau soalan lah. Those yang aku tak baca lagi, korang boleh start dulu lah. Just ask directly. Supaya orang boleh dengar. Okay. Yes, anybody? Siapa yang akan tanya soalan? Ya, kita ada dalam 23 minit lagi. Banyak lagi masa. Ada banyak masa lagi.
Kita habis pukul 10. Hello. Yes. Okay, Wong. Get Wong, in. yes. Wong. My name is Wong. Saya dari Sabah. Okay, so soalan ini minta pendapat lah. Dekat Sabah nih kita tahu yang rakyat dia tidak begitu agresif dengan segala pergerakan nih. So macam apa pendapat kamu untuk macam mana untuk menaikkan semangat dekat Sabah nih untuk jadi lebih agresif dalam politik dan sebagainya lah. Sebab kalau kita tengok dari dulu pun memang kita sendiri tahu macam mana dengan rakyat Sabah. So boleh bagi pandangan atau pendapat lah. Okay, ya. Soalan ni tak ada kaitan dengan sejarah tapi tak apa, aku jawab lah. Ya, aku cuba jawab briefly lah. Okay, antara satu sebab kenapa mungkin rakyat Sabah mungkin perkataan agresif tu mungkin tak berapa tepat lah. Ya, mungkin tak berapa aktif lah. Ya, aktivisme di kalangan rakyat Sabah agak rendah berbanding mungkin aktivis di Semenanjung mungkin lah. Ya. Dan antara sebabnya kenapa macam rakyat Sabah tak bangkit, ya, tak bersuara, lantang bersuara. Salah satu ialah mungkin ingat lagi lesson yang aku cakap tadi. Prove the failure of official channels. Ya, masalah dia ialah ramai rakyat Sabah masih letakkan kepercayaan kepada parti-parti politik, kepada pemimpin-pemimpin mereka. Parti Warisan, parti apa lagi? Ya, Musa Aman tu kan, yang korup tu pun masih ada penyokong. Macam mana? Macam mana tu? Ya. Jadi aku rasa itu sebahagian. Kenapa orang kalau orang masih percaya dengan politikus, dengan parti politik, mereka tak perlu nak bersuara lah. Mereka tunggu ya. Mereka kalau ada masalah mereka terus pergi komplain kepada dia punya wakil rakyat ataupun parti politik punya representatif lah. Komplain pada UMNO Sabah, Bung Mokhtar, ya. Komplain directly pada dia, Bung Mokhtar settle your problem. That kind of mentality itu yang challenge sebagai aktivis lah. Sebab orang tak nampak agensi yang diorang sebenarnya boleh address their own problems if they come together and organize, ya. Dan juga ya, official channel semua trick je lah. Selalunya bila mereka akan bawa perubahan? Masa dah dekat pilihan raya. Dekat pilihan raya mereka janji macam-macam, bagi macam-macam kan. Untuk trick orang, ya mereka jalankan tugas. Mereka jalankan tugas untuk rakyat. Jadi sebagai aktivis aku rasa kau punya role ialah itu ada lesson lah. To prove the failure of official channels lah. You kena document kan lah. You kena buat lah. You kena tunjukkan lah. Ya, you pergi dekat kepada kerajaan dengan email komplain. Contohnya masalah internet. You tinggal kat kawasan pedalaman, dah banyak kali you komplain, tak ada jalan kan. You guna all the official channels and document benda tu and expose it. Tunjukkan. Ya. So itu salah satu lah ya, untuk raise awareness masyarakat dan rakyat untuk tidak hanya bergantung kepada pemimpin politik ni yang sebenarnya tak peduli sangat pasal rakyat. Mereka hanya pedulikan nak kau punya undi je. Ya, untuk dapat kesokongan kau. Masa tu baru mereka kisah kan, cakap mereka peduli, mereka kisah nak tolong kau semua. Sebenarnya tak kan. Mereka ni tengoklah Musa Aman. Menteri Besar Sabah dulu banyak korupsi. Ya, sekarang dia dah dibebaskan oleh kerajaan PN lah. Tapi banyak duit dia rompak. Ya, jadi saya ingin satu unsur yang penting adalah kita mesti jangan bergantung kepada elit dalam masyarakat. Biasanya elit selalu betray aspirasi orang biasa dalam society. This is shown over and over again dalam sejarah, no? That if you just depend on the elites,
you find that you'll be disappointed. You have to organize yourselves. You have to depend on yourselves. Yeah. So yeah, get organized, build a movement, prove the failure of official channels and all these politicians. Yeah. Okay. All right. Ada soalan lain? Hi, Fahmi. Someone else? Yeah. Hi. Aku ada macam terfikir sikit lah kenapa boleh kita bandingkan atau macam mana boleh kita bandingkan kan pembelajaran dari Hartal tu kan sebab tu kan zaman anti kolonial. Sorry, I can't hear you. Can you repeat your last line? Sebab masa zaman Hartal Tak boleh dengar lagi. Masih tak boleh dengar. Kacau betul lah internet connection ni. ya tak Try apa. again. Okay. Okay. Ia terputus-putus ah. Slowly. Tak, aku just Sorry, aku punya connection. tak apa. Aku just Okay, just go ahead and just ask your question. Maybe Kong boleh repeat atau you can, tak dengar langsung. Teruk, sorry aku punya connection teruk. okay, tak apa. Never mind, go. Just ask. Aku rasa kau kena tanya soalan kau. Aku memang tak dengar langsung ah. Okay. Ya. Alamak, teruk lah internet. Sorry. Tak. Oh, can you just read your question? Yeah, and then mungkin someone else boleh repeat balik soalan kau. Okay, ayo apa lah internet? My internet ni teruk ah. Can you see the other question? I can't. Can you see the other question? Ya, sila type dalam chat itu. Can you see them or not? Yeah. Okay. Good. Okay. Now langsung. Okay, tak apalah. Kau jawab soalan lain dulu. Hello? Yeah, Madam, I still can't hear you. Oh, okay, tak Yeah, my internet connection is unstable lah. Dia tulis kat sini. Kau So it is my connection. tak apa, kau jawab soalan lain dulu. Aku tulis. Yeah. But can you guys hear me? You guys can hear me clearly? Yes. Because Dengar. Oh, you can hear me clearly? Yeah. I think it's my connection yang teruk lah. Maybe let me try to log in with my phone so I can hear on my phone. Okay, mungkin ada soalan lain? Orang lain tanya soalan dulu? Invite. Yeah, I'm gonna use my phone and masuk Zoom dekat my phone. Okay, soalan dari orang lain. Tapi kalau orang lain saya soalan, aku tak boleh dengar juga, susah juga. Okay, give me. Ada soalan lain? Ada soalan lain. Pendapat lain? Boleh. Saya ada soalan yang tanya. So like earlier, kita one of the mistakes yang macam boleh learn from Hartal is that diorang tak cuba pull the right wing punya nationalistic group, right? Tapi like kalau tengok the tunggu kejap Kau punya pun tersangkut kejap. Aku let me log in and dengar on my phone. Okay, kejap. Hopefully the connection is better. Hold on. Can you say something? Boleh dengar? Yeah, okay, let me connect to my earphone. Okay, aku rasa my phone is better connection. Sekejap. Bluetooth. Sekejap, give me 1 minute. Bluetooth connected. Okay, can you say something? Hello, boleh dengar? Yeah. Dengar. Tak ada bunyi pula.
Okay, say something. Alamak, ada echo. Oi, Fahmi kau kena mute dekat sini. Aku ni dekat, Uh-uh. let me pakai earphone. Okay, can you say something, Mariam? Ya. Okay, I can hear. Tapi kau kena mute. Kau kena mute dekat laptop ni. Yeah. Kalau tak echo. Hello. Okay, done. Alright. Ada echo? Ada echo? Ada echo lagi? Ada. Tapi tak apa lah. Boleh ni, boleh. Okay. Tadi siapa tanya tadi tu? Michael? Michael? Mika. Teruskan. Yes, go ahead. Alright. So my question is, tadi kita dah belajar from the mistake of Harta is that diorang tak cuba guna the right wing people nationalist kan. It's just like they left wing je. But then kalau kita tengok like the launching of Muda, a lot of people ada macam banyak criticism that dia macam take from both sides. As in macam orang kata tak ada pendirian or whatever. So why is it that macam Muda was felt that way lah? Like kenapa benda tu receive in a different way? Macam tu. And like kalau nak achieve something in this country, right? Is it better to fight against apa yang dah ada, or is it better to like change from the inside? For example, macam I don't know, like UMNO progressive or like completely something different? Okay. Masih ada echo Okay, kejap. Aku Tapi turn off. tak apa Fahmi, rasanya okey je. Okay, sekarang okay. Ada echo lagi. Okay. Go. Maybe I should unmute yang ini. Okay, soalan is it better to change from inside or outside? Fight from outside. Okay. Kalau kita tengok, okay, ini applies kepada aktivis yang berjuang untuk perubahan. Sebenarnya ada 3 cara untuk buat perubahan. Satu ialah untuk engkau persuade mereka yang ada kuasa untuk buat perubahan yang kau nak. Persuade ni ialah engkau hantar memorandum, kau buat meeting dengan diorang, kau tulis surat dalam surat khabar, kau buat cara baik lah. Minta diorang, merayu kepada diorang untuk bawa reforms yang kau nak. Nombor 2 ialah pressure mereka yang ada kuasa untuk bawa perubahan. Pressure ialah bersih pressure lah. Protes dekat jalanan, kau bawa turun beribu-ribu orang turun jalan tu, itu memang pressure lah. Biar rasa tertekan kalau tak buat perubahan, all these people akan terus protes dan akan buang kau masa next election. Kau hilang kuasa. The third ialah, so the first two ialah, sebab at the end of the day, siapa yang boleh buat perubahan? Orang yang ada kuasa lah. Kita tak ada kuasa kan. Jadi kita kena sama ada persuade ataupun pressure mereka yang ada kuasa untuk buat perubahan lah. The third ialah you rampas kuasa lah. Ini yang dibuat oleh semua parti-parti politik pembangkang lah. Their goal ialah untuk buat perubahan by becoming power holders. Once you ada kuasa, then tak payah minta siapa-siapa untuk buat perubahan. Kau buat perubahan sendiri lah yang kau nak sebab kau dah ada kuasa kan. Tapi kita sebagai rakyat, kita kat mana? So the first two kita ada, the third ialah yang you boleh sokong parti pembangkang. Tapi kita boleh nampak 2018, parti pembangkang yang disokong, ramai orang sokong kan. All the reforms yang dia janji nak bawa banyak yang dia buat dalam masa mereka memerintah. Banyak benda-benda yang diorang sebelum diorang ada kuasa nak mansuh Akta Hasutan, tak mansuh lagi. Nak mansuh Printing Presses Act, tak mansuh lagi. Nak reform Akta Komunikasi dan Multimedia yang atas sakit hati, tak buat apa-apa. Masih lagi dia kena pakai. Masih lagi berpuluh orang tahun ni kena tangkap bawa akta sakit hati, Akta Komunikasi dan Multimedia. So ini kadang-kadang masalah dia lah. Mereka yang kita percaya, akan rampas kuasa, akan bawa reforms yang mereka sendiri dah pledge nak buat, tapi tak buat.
So solution ni apa? Aku rasa muda menggunakan cara yang ketiga tu lah. Mereka tubuhkan parti politik, tapi sekarang tak sure lagi whether mereka adalah parti yang nak merampas kuasa lah. To capture power, to bring the reforms, sebab aku tak nampak apa agenda muda sebenarnya, apa platform dia. Itu pun tak clear. Jadi mereka nak the whole nak bekerjasama across the aisle untuk bawa perubahan ni. Aku rasa itu in a way apply the lesson yang aku share tadi. Jadi mungkin masalah ni ialah ramai orang mungkin tak boleh terima lah benda tu. Tak boleh terima this idea of bekerjasama dengan parti yang kita tentang. Dan sebagainya ialah masalahnya sekarang ialah parti UMNO ni memang sebuah parti yang sangat-sangat korup. Ada this historical baggage yang engkau tak, memang susah nak dibersihkan lah. Image dia memang dah jahanam lah. Dan aku sendiri pun macam susah nak terima. Aku sendiri pun takkan kerjasama dengan sesiapa yang dalam UMNO dan parti UMNO sebab mereka dalam 60 tahun mereka memerintah, beberapa banyak jenayah yang diorang buat ke atas rakyat, penindasan yang dibuat ke atas rakyat, banyak orang diumbar dalam penjara. Macam mana kita boleh terima orang yang tak berprinsip macam tu kan? So aku rasa itu antara masalah dia lah. Masalah dia adalah orang mungkin tak ada masalah dengan the konsep untuk bekerjasama, untuk buat perubahan dengan people yang mungkin ada fahaman politik, pendirian dan ideologi yang berbeza. Tapi UMNO is different case lah. UMNO is special lah. Something yang patut kita hancurkan dan musnahkan dan buang ke laut lah. So that's my opinion. Ada soalan lain? Hello, Fahmi, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, so the other question, should I read other people's question first? Yeah, go ahead. Boleh. Kalau orang tu tak nak tanya sendiri, boleh tanyakan lah. Aku ada nampak satu soalan tadi sekejap hilang. Okay, there's one question from Anne Louise. Hi, I would like Fahmi to try to answer Ahmad Junaidi Jafar's question about the trigger event leading up to PRU 15. That's the question. Yeah. What's the trigger event? Yeah, well, it doesn't say. No, saya ingat, yes, we can learn from many lessons from the past. Kita boleh dapat opinion from Fahmi. But saya ingin, kalau kita ingin bergerak dan bertindak, kita mestilah think of our own solutions. We must think of alternative solutions for ourselves berdasarkan keadaan yang terdapat. So we have to be creative. Kalau kita always rely on old solutions, we will not find the answer. Seperti, for example, Mao Zedong. The old theory is that you must depend on the industrial workers for a communist revolution. But Mao says, no, we are not an industrial society. So dia fikir, we are an agricultural society. We must depend on the peasants. So this is an innovation. This is an alternative idea, based on concrete situations. So all activists must not just depend on old ideas and old solutions, but must think of creative solutions to solve problems. Ya, aku baru nampak Ahmad Junaidi punya soalan. Let me just read it.
So to address soalan yang Maria bacakan tadi lah. So Ahmad Junaidi kata, looking forward, i.e. PRU 15, apakah naratif yang boleh digunakan pakai untuk trigger kepada kebangkitan dan kesatuan seluruh rakyat Malaysia untuk mengulang semula momentum seperti pra PRU 14. Kadang-kadang kan dengan trigger event, apa isu yang boleh dipakai ataupun apa naratif yang boleh pakai, susah untuk jawab soalan tu sebenarnya. Sebab kita bergantung kepada konteks dan situasi lah. Dan kalau kita lihat sekarang, apa yang boleh, okey, kalau dulu mungkin benda yang digunakan ialah korupsi 1MDB, korupsi rejim UMNO Barisan Nasional bawah Najib. Dan 1MDB punya korupsi itu memang something yang memang tak boleh disorokkan lah, dan really membangkitkan kemarahan rakyat, yang aku rasa salah satu sebab kenapa UMNO BN tumbang tahun 2018. Jadi sekarang persoalan dia ialah, adakah menumbangkan Perikatan Nasional itu agenda kita? Itu akan bawa perubahan yang lebih bagus kepada negara kita ke? Is that a goal? Is that the goal? Sebab that wasn't the goal. That was one of the goal lah untuk tumbangkan rejim BN dulu. Ya. Sebab the regime is super corrupted kan. So aku rasa soalan dia ialah, as an activist, apa yang kau perjuangkan sebenarnya? Apa yang perubahan yang kau nak buat? Dan kalau perubahan yang kau nak buat tu memerlukan engkau tumbangkan rejim, kenapa? Itu persoalan dia. So look, tengok balik apa yang, what kind of changes yang you nak bawa. You nak push supaya nak challenge perkara 153. You nak bawa complete equality, equal rights untuk semua. Is that apa yang you nak bawa? Dan tengoklah apa benda yang kau boleh buat. Where can you start? Sebab dia menumbangkan rejim itu akan digantikan dengan satu rejim baru je. Dan mungkinlah rejim baru tu ialah rejim yang akan bawa perubahan yang kau nak lah. Tapi kita pun tahu tak semestinya lah. Mereka boleh janji nak bawa perubahan yang kau nak, tapi akhirnya bila dapat kuasa mereka tak bawa pun. So I think at the end of the day, kembali kepada we need to get organized lah. We need to cuba bawa perubahan yang kita nak bawa. I think sendiri, and once kita you dah build a movement around your issue, create alternatives, either alternative solutions to the problem atau alternative institutions yang address the issue directly without the need to reform the present institution, yang menjalankan, yang that fulfill the needs of your community sendiri, collectively, tanpa perlu mengharap kepada pemerintah atau kerajaan. So itu yang paling aku rasa agak ideal lah, tapi susah lah dan jauh. Jadi aku tak directly address your question, tapi aku rasa that's the best I can do lah. Okay. Dan juga macam kau cakap lah, jangan dengar cakap aku. This is just my opinion. Aku based on my own experience and my own things that my own reading lah. Dan juga macam kau cakapkan lah, memang the past, the history memang boleh bagi kita banyak pengajaran. Tapi jangan hanya berharap kepada mereka yang apa yang berlaku lepas, sebab konteks dulu berbeza. Penting juga untuk kita lihat apa lesson from the past and adapt it to now. Jangan ambil bulat-bulat, perlu diadaptasi, just ambil inspirasi. Tapi come up with solutions that is relevant to now. Dan juga tengok examples dan inspirasi dari current movements. Macam movement dekat, reform movement dekat Thailand sekarang yang digerakkan oleh orang muda. Tengok bagaimana dia orang organize, tengok macam mana dia orang bawa isu, macam mana dia orang organize their trigger events, macam mana dia self-organize. Hong Kong punya movement is the best example of a more contemporary
strategy of self-organization, menggunakan horizontal punya structure, not top-down, leaderless movement, yeah, and very decentralized. Ini tak ada, Hartal semua tak buat benda ni. This is very contemporary, very now, very interesting and very relevant. Yang itu aku recommend as a young activist, you should study the way the young people dekat Hong Kong self-organize diorang and how they menggerakkan movement diorang secara horizontal, yeah, and decentralized. So that's, yeah, look for inspiration and ideas not just from the past but from the present, and also sesuaikan dengan konteks of your community juga. I just want to let you know that it's already 10 o'clock. Yes. So Pak Kong, please. Okay, I will entertain one more question if anybody wants to ask. Otherwise, we will close the session. Yeah, I think there's two last one. So maybe that's the last, and then. Okay. Yeah. Okay. So okay. There's one question from Stephanie Daniel. So many asking what are the triggers as narrative for PRU 15, and isn't it obvious that the way the country is run is a strong trigger enough? For PRU 14, Najib's 2.6 billion corruption was the trigger. For PRU 15, the trigger is more obvious with the horrible government we are forced to accept. And don't forget the hopeless Pakatan Harapan that we fought to put to power. So as rakyat, what should we be aiming for? That's the first question. Would you like to take it first? Yeah, and then. Okay. Jadi mungkin lesson daripada zaman Pakatan Harapan ialah kita tak boleh berharap kepada ahli politik. Tak kira dari BN, PH ataupun PN. Mereka semua tak boleh diharap. So what's the solution? I think that's the challenge lah. I think we need to start untuk fikirkan alternatives lah kepada a system di mana kita berharap kepada politicians untuk bawa perubahan untuk kita. Ada banyak alternatives. Salah satu alternatif ialah di mana kita betul-betul satu amalkan the concept federation, di mana kuasa tak terletak dalam tangan kerajaan persekutuan sepenuhnya. Decentralized power dan bukan stop dekat state level aja. Kenapa tak dekat level municipal juga? Why can't cities be run, autonomously, independently by people in that city? Kenapa federal perlu decide semua benda? Contoh, ya, apa yang kita educate, apa yang sekolah di kawasan kita educate anak-anak kita, kenapa kita perlu ada a centralized punya syllabus yang apply kepada seluruh negara? Kenapa kita tak boleh ada di mana masyarakat dalam komuniti itu sendiri have a say in the syllabus yang diajar di sekolah, yang diajar kepada anak dia? Kenapa pendidikan sejarah tak boleh include local history? Tentang sejarah tempat di mana dia tinggal. Tokoh-tokoh tempatan dekat tempat dia tinggal, sejarah orang-orang biasa dekat tempat dia tinggal. Ya. Kenapa tak boleh include benda tu? Kenapa kita kena belajar pasal semua tokoh-tokoh nasional ni saja? Itu contohlah. Kenapa kita tak decentralize power supaya kita have more say in benda yang affect diri life kita setiap hari. Macam kawasan kita ada banyak masalah, ada masalah sampah lah, ya, infrastruktur tak cukup lah, sekolah pun daif lah. Bajet tu datang dari mana? Dan siapa yang decide macam mana nak allocate bajet tu? Contoh ialah, contoh example ialah, ni salah satu lesson yang aku mention tadi lah, participatory decision making. Ya, satu model yang ada ialah participatory budgeting, di mana dekat banyak negara dah apply
Bajet untuk contohnya bandar KL kan, setiap tahun dia dapat bajet allocation kan. So untuk pembangunan untuk rakyat KL lah. Siapa yang decide ke mana duit tu patut dibelanjakan? Nak bina taska ke, nak bina apa rumah kos rendah ke? Siapa yang decide? Datuk Bandar yang decide lah, and parti dia yang decide lah. Participatory budgeting buka kuasa untuk decide macam mana bajet patut dibelanjakan kepada rakyat melalui satu proses participatory budgeting. You Google that. Google participatory budgeting, and you nampak contoh Porto Alegre, one of the first yang popularize this model, and banyak negara adopt that model lah. Itu satu contoh lah dari segi budgeting. Dari segi undang-undang, peraturan juga. Kenapa kita tak boleh terlibat dalam decide apa peraturan untuk yang untuk negeri kita sendiri? Contoh dekat US lah. Dekat US, diorang ada federal government, tapi setiap state ada undang-undang dia sendiri. Contoh macam legalization of marijuana, contohnya, medical marijuana. Ada negeri yang boleh, ada negeri yang tak boleh. Kenapa? Sebab mereka amalkan decentralization lah. Ya, ada daerah yang boleh, ada daerah yang tak boleh. So, aku rasa itu salah satu cara untuk kita tidak bergantung kepada politikus, ahli politik, di mana kita sendiri yang ada kuasa, ada suara untuk buat keputusan-keputusan yang sebelum ni diletak dalam tangan politikus. Kita create a system di mana kita tak bergantung kepada politikus untuk buat semua keputusan untuk kita. You bagi kita kuasa untuk buat keputusan, you buat aja keputusan yang kita decide. Itu tugas baru politikus. Kenapa kita tak explore that alternative? This is just me sharing just one alternative. There's so many other alternatives yang ada dekat luar sana. Kita just kena tengok apa yang ada ataupun guna kau punya creativity untuk fikirkan benda lain lah. Because fikirkan cara tanpa politikus. So that is just me sharing and my opinion lah. Okay, I think itulah soalan yang the last question. Okay. Okay. Never mind. Saya ingin Pusat Sejarah Rakyat akan organize banyak webinar lagi berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan rakyat, berkaitan dengan pandangan yang alternatif kepada apa yang dominan dalam masyarakat kita. So I think I will have to stop at this point. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Fahmi yang telah memberi satu presentation yang menarik dan berfaedah kepada ramai orang. So we look forward to having him again later on some other issues. And terima kasih kepada semua orang yang datang ke webinar malam ini. Thank you very much. Ya, terima kasih kepada PSR yang menganjurkan webinar ni dan jemput aku. Dan terima kasih kepada semua yang join malam ni. Kalau ada soalan yang aku tak jawab, DM aku dekat Facebook ataupun dekat Twitter. Better dekat Twitter lah. Dekat Facebook selalu kalau kau bukan aku punya friend, kau punya message tak keluar lah dalam aku punya inbox. So cari aku dekat Twitter atau Instagram and directly DM aku soalan kau. I will try to answer your question. So jangan risau, jangan hampa, aku tak address soalan kau. Just contact me ataupun email aku soalan pun boleh juga, fahmireza@gmail.com. I will try my best to address or answer whatever questions yang korang ada yang tak sempat jawab ataupun soalan-soalan susulan yang korang baru terfikir lepas korang dah habis makan atau dinner lepas ni ya. So contact me anytime. I will try to address your questions. So again, terima kasih semua. Thank you. Okay, Marian, thank you.